Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam rancangan Bairos TV, sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. Sebelum kita memulakan, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira kripto, currency dan juga stock market. Ingin saya tekankan di sini, saya bukanlah sifu, saya juga bukan mentor. Saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar untuk, dan saya juga tidak menjalankan aktiviti pemasaran tarik orang untuk join saya. Saya juga bukanlah anak-anak trader guys. Sesungguhnya saya adalah trader bilis kecil ni. Okay guys. So, how was your day guys? Sebelum kita memulakan, saya nak bagi tahu jika anda seorang trader yang baru ataupun anda seorang trader yang mencari Holy Grail, dekat sini bukan tempatnya. Dekat sini tempat yang kita boleh kita fokus kepada proses, kita trust the process. So proses dia agak panjang lah guys, okay? So jika anda baru lagi dalam bidang trade ni, saya nasihatkan anda baik berhenti je trade, sebab nanti korang akan salahkan banyak pihak. Contoh, salah IB lah, forex ni haram lah, what the hell lah, semua macam-macam lah. Okay, so tanpa membuangkan masa lagi, saya nak, seperti biasa sebelum kita memulakan kita punya analisa hari ni, ataupun sebenarnya minggu ni kita dah ada position dah pun. Contoh, first kita dah masuk dekat gold dan dah profit 170 pips. Saya dah close dah. Saya lah, bukan kita lah. Okay, saya lah. So Alhamdulillah dah profit. So semalam saya ada masukkan satu lagi dekat, saya masukkan lagi satu pair, iaitu GBP USD. So kita nak tengok apakah terjadi kepada GBP USD. Tapi sebelum tu, saya nak dengar news dulu dari Den Dollar, ataupun mungkin kita nak baca sikit lah. Okay, untuk hari ni punya. Okay, so hari 24 hari bulan. So kita tengok. Kacau bilau ini mata wang yang terkesan akibat serangan Rusia. Okay, permintaan terhadap aset safe haven terus meningkat, manakala kebanyakan mata wang utama menjunam lebih rendah pada sesi Eropah selepas Rusia melancarkan serangan ketenteraan terhadap Ukraine. Indeks dolar yang mengukur kekuatan dolar greenback didagangkan 0.5% lebih tinggi berbanding pesaing utamanya, membawanya kukuh di paras tertinggi hampir satu bulan pada 96.70. Pelabur akan diperlihatkan dengan penerbitan data keluaran dalam negara, kasa KDNK, suku keempat dan tuntutan pengangguran Amerika Syarikat pada sesi New York. Okay guys, seperti yang kita faham artikel ni, kita boleh lihat dekat sini, permintaan terhadap aset safe haven terus meningkat. Maknanya safe haven ni macam dollar index, USD JPY, USD CHF, okay, gold. So permintaan dia agak tinggi sekarang ni sebabkan mereka takut. So dia orang lepak dekat USD lah. So kita nak dengar apa cerita Den Dollar nak cakap hari ni. Okay, kita dengar dulu. Sebabkan minggu ni kita fokus dekat USD, so kita dengar Den Dollar lah. Assalamualaikum warahmatullahi, selamat pagi, salam sejahtera bersama Den Dollar dalam sembang intraday. Okey, kita nak sambung lagi ulasan pergerakan pasaran sebab sekarang ni keadaan semakin kritikal, di mana kita dapat laporan-laporan yang kurang menyenangkan berkenaan krisis Rusia dengan Ukraine.
Sekarang ni banyaklah amarang-amarang yang keluar, di mana yang pertamanya Setiausaha Negara Amerika Syarikat memberi amarang lah bahawa beliau percaya yang Ukraine pula, Rusia ni tengah bersiap sedia untuk menyerang Ukraine ni. Dia kata mungkin Rusia akan serang Ukraine sebelum malam berakhir di masa dia lah. So sekarang mungkin pagi kita ni diorang dah tengah siap-siap nak berperang lah. Jadi banyak lagi laporan-laporan yang keluar, Ukraine pun dah macam bersiap sedia untuk menerima serangan daripada Rusia, di mana rakyat-rakyat Ukraine pun dah bersiap sedia lah. Ukraine pun dah umumkan kecemasan lah untuk tempoh 40 hari lebih kurang, darurat lah. Jadi kita jangkakan berita-berita yang kurang menyenangkan akan disiarkan selepas-lepas ni, di mana pada pagi ni pun dah ada laporan berkenaan serangan roket di tenggara Ukraine, tapi belum lagi dapat dipastikan sama ada perang sudah bermula. Jadi untuk keterangan ataupun detail-detail lebih lanjut berkenaan perkembangan perang krisis Rusia dengan Ukraine ni, boleh baca dekat intraday nanti Jadi Ding nak ulah pergerakan pasaran apa yang jadi dah. Jadi selepas pergerakan yang agak surang pada sesi Asia dan Eropah semalam, kita lihat pada sesi New York pergerakan harga semakin rancak, di mana telah dijangkakan yang US dollar kembali mengukuh pada sesi New York dan memberi tekanan kepada matuan-matuan utama yang lain dalam pasaran. Jadi kita nak tengok macam mana pergerakan harga pada carta euro US dollar. Dengan kenaikan harga pada sesi Eropah semalam mencapai paras sekitar 1.136 dolar. Penurunan harga kembali berlaku semula pada sesi New York lebih kurang dalam 50 pip, dan bersambung lagi pada sesi Asia pagi ni, pagi Khamis ni, menuju ke zon 1.127 dolar sehingga 1.125 dolar yang dah dijangkakan sebelum ni lah. Jadi kita jangkakan zon tersebut akan diuji sebelum penurunan lebih rendah akan menuju ke paras 1.12 dolar ataupun lebih rendah lagi pada support 1.113 dolar. Jadi dengan situasi ataupun keadaan krisis yang semakin tegang ni, mungkin kita boleh jangkakan US dollar akan mengukuh dan memberi tekanan lah, akan menekankan harga lebih rendah pada carta euro US dollar. Itu untuk penurunan harga. Tapi kalau mungkin situasi berubah, mungkin keadaan kembali reda ataupun okey balik, kita jangkakan kenaikan harga boleh berlaku dengan mungkin pelabur-pelabur kembali melepaskan ataupun mengambil keuntungan daripada posisi belian US dollar sebelum ni, dan mungkin kenaikan harga pada carta euro US dollar akan kembali menuju zon sekitar 1.14 dolar, menjadi rintangan harga sejak minggu lepas lagi. Jadi itu untuk euro US dollar. Beralih kepada carta GBP USD pound dollar, penurunan ketara harga berlaku semalam lebih kurang dalam 70 ke 80 pip, tapi pada sesi Asia dengan sesi Eropah semalam kita nampak ada kenaikan awal harga dalam keadaan yang agak perlahan lah. Cumanya lebih ketara kita lihat penurunan pada sesi New York semalam dengan pengukuhan US dollar lah. Jadi harga dah turun sehingga sekitar para 1.353 dolar bersambung pada sesi Asia pagi Khamis ni. Jadi mungkin kita jangkakan penurunan lebih rendah harga akan berlaku menuju ke paras tumpuan pada 1.35 dolar. Dah beberapa minggu dah paras 1.35 dolar ni berjaya menjadi support lah buat harga. Penurunan harga sampai ke paras tu pantul balik naik ke atas. Tapi mungkin dengan situasi yang tegang ni, mungkin US dollar akan mengukuh paras 1.35 dolar ni, mungkin susahlah nak bendung penurunan harga lebih rendah, dan mungkin kita jangkakan harga boleh turun sehingga 1.34 dolar pula untuk trend bearish lah pada carta GBP USD. Sebaliknya, jika kenaikan harga berlaku, situasi berubah, mungkin US dollar akan lemah balik. Kenaikan harga dia masih lagi melihat zon rintangan adalah pada 1.364 dolar, 1.365 dolar, lebih kurang macam tu lah. Masih lagi akan diuji lah jika kenaikan harga. Okay guys, saya sebenarnya saya suka dengan Dane Dollar ni sebab dia banyak membantu saya punya trade juga. So minggu ni memang minggu yang peluang lah untuk saya, sebabkan saya tak ada viewer lagi. Sekarang pun viewer kosong. So it's okay, tak apa. Memang peluang untuk saya lah. So minggu ni memang banyak kena dekat saya lah.
Contoh macam gold kan. Gold disebabkan saya dengar Dan Dollar bercakap. So Alhamdulillah lah this week. Okay, so kita nak tengok technical pula. Kita dah tahu tentang fundamental, so kita nak masuk buat technical. Okay, okay, kita mulakan dengan dollar index. Okay, so nampak tak dollar index disebabkan krisis ni, dollar index menguat, tapi dia tak sampailah kawasan yang sepatutnya. So it's okay, dia punya analisa still ke atas. So kita nampak lah dekat situ. Okay, kita teruskan dengan gold. So kenapa gold tak drop? Itu dia. Kenapa gold tak drop? Sepatutnya gold kena drop. Mungkin dia lambat sikit lah, tak pasti. Tak apa, it's okay, kita tunggu je lah. Nak tengok dekat gold ni. Tapi tak apalah, kita pun dah ambil profit dekat gold. So dekat daily dia ada menunjukkan satu rally base rally. Tapi tak apalah, this week gold tolak tepi dulu. So kita fokus dekat EU dengan GU lah this week. Okay, so nampak tak? Itu dia. So this week memang ngam lah. This week memang menjadi. So nampak tak? Alhamdulillah, Masya Allah. EU saya ada masuk kecil lah. So semalam kita membuat keputusan untuk hold. Masa semalam saya alive tu. So Alhamdulillah sekarang dia dah pergi sebanyak berapa ni? 100 ke? 163 pips. Masya Allah. EU ke ni? Confirm ke? Yelah, kot okey lah kan? Ya tak ya je. Tapi dah kena TP lah 83 betul lah tu. Dia dah kena TP dah pun. Okey lah, this week Alhamdulillah lah EU dah kena TP. Dan diteruskan meneruskan perjalanan dia ke bawah. Okay, so yang dinanti-nantikan, semalam kita bincangkan tentang GU kan. So GU memang solid guys, serius saya cakap, GU memang solid gila. So let's go, kita tengok. So nampak tak? Walaupun dia tak pergi kat kawasan yang saya tanda, tetapi semalam bila saya nampak dia flat je macam ni, kita tengok dekat time frame kecil. Okay, so kita nampak dia flat je macam tu kan. Saya pun apa lagi, saya masuk, saya tekan instant je kat area sini lah. So korang tengok berapa banyak dia pergi. Berapa ni? 189 pips guys. Dekat gold je dah 170. Dekat EU dah 80 pips. Bukannya dolar 80 pips Kita tak cerita duit lah dekat sini. Kita borak pips je lah Okay, tak cerita lot berapa banyak apa semua. Kita borak pips je. Okay, bukannya tak ada loss. Minggu lepas saya loss. Tapi this week Alhamdulillah lah, kita sabar kan. Kita sabar, adalah peluang kita untuk this week. Dekat GU hampir berapa ni? GU hampir 100 lebih. GU 100 lebih. EU dah 80 pips lebih. Gold dah 107 pips lebih. Okey lah, dah tak payah trade lah. This week dah ngam lah kan. Kita dah profit lebih daripada 200 lebih pips. Okey lah. So saya dah tak nak trade dah. Saya dah lepas tepi lah. Sekarang dah
Dah okey sangat lah. Okay. So tak apalah, kita nak jalan-jalan tengok pair lain pula. So this week korang kena tengok This week saya profit dekat gold, EU 80 pips dan GU. Okay, lot kecil je lah, tak adalah cerita lot besar kan. Lot kecil-kecil je. So Alhamdulillah lah. Okay, so kita nak tengok jalan-jalan dekat GJ. So saya mengharapkan GJ ni naik tinggi sikit, tapi biasa memang susah dia nak sampai kat kawasan tu. But it's okay lah. Okay. So GA, mana dia pergi GA? Enggak, GA tak lepas. Nampak GA support become resistant. Memang tak lepas, dia drop terus lah. Simple kan. Tapi itu bukan selalu jadilah. Bila ada peluang tu, korang kena fokus betul-betul. Bukan selalu jadilah. Market susah nak buat macam ni. Alhamdulillah this week, disebabkan apa, keruncingan yang berada di Ukraine dengan Rusia, kita ambil peluang. So Gchat pun follow lah. GPCHF pun follow juga. So Gchat pun follow juga. EA dia memang drop ya. Dia correction dia kecil-kecil. Correction kecil-kecil ni saya takut sikit lah kan. Saya tak reti lah nak masuk. Saya tunggu dia tinggi-tinggi sikit lah baru nak masuk kan. EN pun drop lah. Oh, nampaknya GN tak respect kawasan ni. Maknanya dia dah breakout. So dia buat structure breaker. Okay guys. Okay, so kita dah nampak satu structure breaker dekat GN. Ni lukis ya guys. Kita tak masuk pun. Kita buat call out. Where is call out. Okay. So dekat kawasan sini dia dipanggil structure breaker. Okay. So kita dah nampak satu structure breaker dekat sini. Kita nak perhatikan dekat daily apakah dia. Nampak? Dia adalah double maru. Okay, daily adalah double maru. Okay. So kita kecilkan time frame. Ada tak? C. Nampak? So bila kita nampak dekat time frame kecil, sini ada drop base drop. Drop base drop H1. So walaupun kita nampak ada potensi, tapi saya tak masuk lah. Sebab this week dah cukup lah. Okay. Ni kalau dia tak kalau dia berjalan sampai minggu depan, okey tak? Minggu depan punya setup GN ni okey tak ni? Okay. So jangkaan kita untuk GN adalah ini pergerakan dia. Saya tunggu dekat area di sini. Faham? Okay. Ini kawasan yang saya tunggu. Okay. So tunggulah kawasan situ. So Alhamdulillah this week, segala syukur saya kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla.
kerana dia melimpahkan rezeki untuk saya pada this week. So kepada anda yang melihat, saya doakan anda juga dilimpahi rezeki. Amin. Saya pun dah tak tahu apa nak cakap dah. So itu saja dari saya, Muhammad Faris. Jangan lupa, kalau anda tengok ni daripada YouTube, jangan lupa subscribe saya, bagi button like, mungkin boleh share ke kawan-kawan kan. So bagi tahu kawan-kawan trader korang yang saya ada buat live analisa kat sini. So mungkin korang boleh refer lah sedikit daripada channel saya ni. Okay, so itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.